Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat? Insya-Allah saya dan juga seluruh kru produksi pada pagi ini mendoakan di mana saja anda berada, insya-Allah berada dalam kesihatan yang tip top bak kata orang, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi Khamis 28 Julai 2022 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1443 Hijrah. Perasan atau tidak, pejam celik kita kini berada hampir ke penghujung tahun 1443 Hijrah. InsyaAllah kami juga mengharapkan dan mendoakan apa sahaja yang kita harapkan ataupun kita cita-citakan untuk tahun ini dimakbulkan dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baiklah. Pagi ini tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru, kita akan sembang-sembang topik yang sangat cantik, sangat dekat dengan kita. Hari-hari kita lakukan ibadah dan ada kiblat, betul tak? Solat kita. Dan hari ini topik besar kita sirah, yang mana kita akan fokuskan arah kiblat pertama, dan bukan saya sahaja Da'i Hadari dekat sini di studio ni yang mana akan memberi ataupun berkongsi pencerahan bersama dengan kita. Semestinya Arif orangnya. Alhamdulillah, bersama dengan saya ketika ini panel kita Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya Allah, dengar cerita dari Johor Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah banyak yang Ustaz akan kongsikan Ustaz ya. Topik kita iaitu arah kiblat pertama. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, nak ditanyakan, banyak persoalan kan dalam minda kita, senang sahaja boleh tinggalkan soalan anda. Tapi saya nak anjurkan kepada anda semua, soalan itu biar pendek, padat. Itu paling penting. Anda boleh saja call ataupun hubungi kami di 1800 88 1677 ataupun boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Yap, selesai. Saya nyatakan bagaimana platform untuk anda tanyakan soalan, insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, sirah kita nak sembang-sembang berkaitan dengan arah kiblat pertama. Cumanya sebagai gambaran awal perbincangan kita pada pagi ini, apakah itu kiblat sebenarnya dan mengapakah ibadah solat itu memerlukan kita kepada penyatuan arah kiblat? Dan apakah gambaran perbincangan kita pada pagi ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hadari. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk arah kiblat pertama. Arah kiblat pertama, apa yang dimaksudkan dengan kiblat? Mungkin ada yang tak tahu juga. Itulah. Mungkin ada yang keliru, kiblat dengan Kaabah itu sama. Sebenarnya berbeza. Sangat berbeza. Al-qiblah bermaksud arah. Sekarang ni saya sedang mengarah ke arah kamera. Itu adalah kiblat sekarang ni, iaitu menghadap ke arah sesuatu dipanggil kiblah. Itu dari sudut bahasa Arabnya. Tetapi dari sudut istilah dalam agama, bila disebut saja al-qiblah, bermaksud arah yang kita menghadap untuk ibadat tertentu. Contohnya dalam Islam, kiblat kita adalah Kaabah. Kita menghadap bukan sahaja dalam solat, tetapi disunatkan juga ketika tidur menghadap ke kiblat. Begitu juga ketika si mayat dibaringkan dalam kubur, dihadapkan ke kiblat. Dan begitu juga urusan yang lain ada kiblahnya, iaitu kita menghadap ke arah kiblat. Jadi kiblat yang pertama yang kita nak bincangkan di sini adalah kiblat yang pertama. Apakah atau di manakah kiblat yang pertama itu sendiri? Mungkin ramai yang tahu bahawa kiblat pertama adalah Masjid Aqsa. Mungkin ramai yang tahu, yang baca Masjid Aqsa, dan juga tuan-tuan perempuan yang pernah pergi ke umrah dan haji dibawa ke Masjid Qiblatain. Ustaz Mutawif mungkin membincangkan tentang pertukaran arah kiblat. Jadi mungkin kita anggap bahawa kiblat yang pertama adalah Masjid Aqsa, tetapi sebenarnya tajuk perbincangan kiblat pertama ini adalah lebih luas lagi, kerana sekiranya kita bincangkan tajuk kiblat yang pertama adalah kiblat yang pertama untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanglah Masjid Aqsa. Tetapi kiblat pertama sebelum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah arah kiblat tersebut? Ini yang insya-Allah kita akan bincangkan pada pagi ini insya-Allah.
Dan soalan Da'i Hadari tadi iaitu berkaitan dengan tentang penyatuan. Kenapa umat Islam perlu solat ke arah satu kiblat? Kerana umat ini diajar untuk bersatu hati. Umat ini diajar untuk bersatu hati, iaitu kita hanya ada Allah yang satu, Tuhan yang satu, Nabi yang satu, kitab rujukan yang satu, dan juga arah kiblat yang satu. Bahkan arah kiblat ini sangat penting, Da'i Hadari dan juga para penonton yang Allah SWT sekalian, kerana Nabi SAW telah meletakkan kaedah bagaimana kita nak menganggap seorang itu adalah seorang Islam. Nabi SAW beritahu, man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim, iaitu sesiapa sahaja yang solat dengan cara solat kita, iaitu solat yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, fardu 5 waktu, dan juga menghadap ke arah kiblat kita, iaitu Kaabah, dan makan sembelihan kita, maka dia adalah orang Islam. Jadi di sini Nabi SAW telah meletak satu kaedah supaya kita tidak mudah menyesatkan, supaya kita tidak mudah mengkafirkan, dan supaya kita tidak mudah mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Sesiapa sahaja yang solat, itu syarat solat, mesti solat. Kemudian kiblat pun kiblat yang sama, makan makanan yang disembelih orang Islam, maka dia adalah orang Islam. Jadi ini adalah satu kaedah yang Nabi SAW letakkan, iaitu salah satunya adalah arah kiblat yang sama. Dan tajuk ini juga adalah penting kerana sebenarnya ada usaha-usaha untuk menghilangkan keyakinan terhadap arah kiblat sebenar umat Islam, dengan menyatakan bahawa kiblat agama yang terdahulu pun boleh diterima pakai. Yang sekarang mungkin Da'i Hadari dan juga tuan-tuan perempuan pernah dengar tentang agama yang sedang diusahakan untuk bawa masuk ke beberapa negara Islam, agama Abrahamik, iaitu agama yang konon-kononnya untuk menyatukan semua agama, antara agama Islam, agama Yahudi dan juga agama Kristian. Dia cuba menghilangkan keyakinan umat Islam bahawa asas-asas Islam yang sebenar ada beberapa perkara seperti solat, kiblat dan sebagainya, supaya umat Islam menganggap bahawa semuanya boleh, semuanya betul belaka. Jadi tuan-tuan perempuan, para penonton yang Allah SWT sekalian, sebelum kita masuk ke soalan-soalan yang diajukan, saya nak memberi sedikit gambaran seperti mana yang diminta oleh Da'i Hadari tadi, iaitu berkaitan dengan sirah ataupun peristiwa pertukaran arah kiblat. Untuk umat Muhammad SAW, memang kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis Palestin, Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Ibrahim AS, kiblat Nabi Ibrahim juga adalah Al-Kaabah. Al-Kaabah. Kiblat Nabi Ibrahim adalah Kaabah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Ibrahim alaihissalam supaya membina Kaabah dan menjadikan Kaabah itu sebagai arah kiblat. Kemudian berlakulah peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas itu, yang insya-Allah kita akan bincangkan dalam soalan-soalan nanti. Dan kemudian Nabi SAW sampai zaman baginda SAW menjalankan dakwah, dan Nabi SAW mendirikan solat. Pada ketika itu Kaabah dikelilingi oleh 360 berhala. Jadi bagaimana Nabi SAW ingin solat ke arah Kaabah yang dikelilingi dengan berhala? Sudah pastilah sesuatu yang nampak janggal. Betul. Nabi apabila solat menghadap ke berhala-berhala. Kerana ketika itu Kaabah dikuasai oleh kafir Quraisy. Ada 360 berhala di keliling itu. Kerana akidah yang telah rosak pada ketika itu, keyakinan yang telah rosak pada ketika itu, menyebabkan mereka mencari penyelesaian melalui berhala-berhala. Tapi Nabi SAW dengan penuh hikmah untuk menggabungkan antara kehendak Nabi solat menghadap ke Kaabah bersama dengan perintah Allah SWT solat menghadap ke Masjidil Aqsa, maka Nabi SAW telah memilih dinding antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, iaitu dinding arah selatan. Dinding arah selatan. Kita tahu Kaabah empat penjuru. Nabi SAW pilih dinding yang arah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kerana dinding ni, apabila ngadap dinding ini, dia 2 in 1, 2 dalam 1. Dapat ngadap Kaabah dan juga dapat ngadap Masjid Aqsa. Kerana Masjid Aqsa arah utara. Apabila Nabi SAW menghadap ke arah utara, tetapi daripada arah dinding Kaabah yang arah selatan, maka dapat dua-dua kiblat. Begitulah selama Nabi SAW di Mekah, Nabi SAW solat menghadap ke Masjid Aqsa, tetapi juga dapat arah Kaabah. Tetapi selepas berhijrah, selepas 13 tahun Nabi SAW menjalankan dakwah di Mekah, Allah SWT perintahkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah.
apa yang berlaku? Nabi SAW telah menselatankan Kaabah. Telah membelakangkan Kaabah. Betul. Sebab Madinah di utara. Madinah di utara. Madinah utara Mekah. Tetapi selatan Masjid Aqsa. Kan? Kalau petanya tu tengah-tengah lah. Masjid Aqsa paling atas, lepas tu Madinah, lepas tu Mekah. Jadi apabila Nabi SAW menghadap ke utara, iaitu menghadap ke Masjid Aqsa, apa yang berlaku? Kaabah di belakang. Jadi di situlah Nabi SAW selalu sedih kerana membelakangkan kiblat yang dahulunya Nabi Ibrahim AS telah menghadap, iaitu Kaabah. 16 bulan selepas itu. Ada riwayat setengah mengatakan 17 bulan selepas itu. Allah SWT turunkan wahyu supaya Nabi SAW berpaling ataupun bertukar arah ke arah kiblat yang baru untuk umat Muhammad SAW, bukan baru secara umumnya, baru untuk umat Muhammad SAW, iaitu arah Kaabah. Maka Nabi SAW pun berpaling ke arah Kaabah untuk meneruskan solat-solat yang berlaku selepas itu. Itu secara umum apa yang berlaku dalam peristiwa pertukaran arah kiblat untuk umat ini. InsyaAllah kita akan bicara dengan lebih lanjut bagaimana peristiwa yang berlaku di Masjid Qiblatan itu, Ustaz, pertukaran itu, dan mengapa ada tekanan-tekanan juga daripada musuh-musuh Islam sehingga pertukaran tersebut berlaku. Cumanya ada satu soalan yang mungkin kita boleh awalkan, soalan dari Intan Zurina Abdul Razak di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apakah kepentingannya generasi muda, orang macam saya, adik-adik kita, untuk mengetahui sirah tentang kiblat pertama umat Islam, sedangkan kita sekarang berkiblatkan Kaabah di Mekah? Kenapa kita perlu tahu, Ustaz? Baik, mungkin ada setengah penonton bertanya, apa pentingnya tajuk ini untuk umat Islam, khususnya di Malaysia? Kan, kaum muda dah tahu arah kiblat Kaabah, dah lah habis cerita. Nak solat buka app aplikasi kan, tengok arah kiblat mana, habis cerita kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang Allah sekalian, tajuk kiblat ni bukan sahaja berkaitan dengan arah solat. Dia berkaitan dengan banyak benda. Dia berkaitan juga dengan akidah. Dia berkaitan dengan fiqh. Dia berkaitan dengan sirah. Dia berkaitan dengan keberanian Nabi SAW dan banyak lagi. Dan yang itu insya-Allah kita akan kupas nanti. Kita akan kupas. Jadi apabila kita menyangka bahawa arah kiblat ni hanya untuk solat, ini sebenarnya satu salah faham yang perlu kita betulkan lah. Biar tahu jangan keliru. Kan? Itu yang kita nak betulkan. Biar tahu jangan keliru. Kaabah ni bukan sahaja kiblat dalam solat, tetapi sebenarnya pada asalnya dia akan melibatkan kita membincang tentang sirah, yang di sebalik sirah itu, di belakang sirah itu adanya perjuangan Nabi-Nabi. Daripada Adam AS hinggalah Ibrahim AS, hinggalah kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahkan hingga ke hari ini. Bahkan hingga ke hari ini. Dan kita bukannya sembah Kaabah. Kan? Mungkin ramai juga yang mempertikaikan kan. Ada kenapa umat Islam sembah Kaabah? Umat Islam tak sembah Kaabah. Sekiranya umat Islam sembah Kaabah, tak berlakulah arah pertukaran kiblat ni. Itu antara perkara penting yang kita kena tahu. Jawapan kita akan dapat sekiranya orang bertanya kenapa umat Islam sembah Kaabah, kenapa sembah kotak hitam dan sebagainya. Kan? Kerana kalau sekiranya katakanlah Kaabah itu diruntuhkan, waliyazubillah, ataupun dipindahkan, berlakulah satu peristiwa pindahkan Kaabah ke mana-mana, adakah kita akan solat ngadap ke Kaabah yang telah dipindahkan? Katakanlah Kaabah tu dah dipindahkan ke Malaysia lah contohnya, ataupun ke Turki, adakah kita akan solat ngadap ke Turki? Tak. Tidak. Itu menunjukkan kita tak solat menghadap Kaabah tu, ataupun kita sembah Kaabah tu, tapi Kaabah tu hanya sebagai satu simbolik penyatuan umat ini. Dan dia lebih kepada mengingatkan kita bahawa kembalilah pada yang satu hati. Apa sahaja perbalahan kita, kita tetap berkasih sayang. Macam kita dalam keluarga lah kan. Kadang-kadang ada berlaku salah faham sikit-sikit tu, janganlah sampai orang kata bercerai-berai. Kan? Begitulah ibaratnya umat Islam ni, ada sedikit perselisihan, kita tetap ke arah yang satu, kiblat. Dan banyak lagi sebenarnya kepentingan yang ada dalam tajuk tentang arah kiblat ni, yang insya-Allah kita akan kupas melalui soalan-soalan yang mendatang insya-Allah. Kerana itulah Al-Fadhil Ustaz menyatakan di awal tadi penegasan, sebenarnya apa yang kita bincangkan pada pagi ini bukan sekadar kiblat ataupun arah, akan tetapi ia melibatkan akidah kita, Ustaz, insya-Allah. Baiklah, lagi dan lagi kita akan diskusikan, terutamanya berkaitan dengan topik kita arah kiblat pertama. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih diucapkan kepada penonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, yang berada tak kira di mana sahaja. Dan Alhamdulillah difahamkan bukan sekadar yang menonton ini di Malaysia. Bahkan ada juga sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz yang menonton dari Indonesia. Apa khabar ya ibu bapa? Alhamdulillah, terima kasih juga yang berada dari Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan banyak lagi dan ramai lagi para penonton Tanyalah Ustaz. Terima kasih. Cuma jangan lupa untuk siapa tanya khabar di laman sosial tu. InsyaAllah pagi ini kita diskusikan, kita dapat ilmu berkaitan dengan sirah arah kiblat pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah. Tadi satu pencerahan dalam mukadimah yang saya yakin para penonton baru faham secara teknikalnya. Oh, rupa-rupanya bukanlah yang pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Sebenarnya sebelum itu ada lagi. Cumanya Ustaz, jika dilihat kepada perbincangan kita ini, saya seronok untuk bawakan satu soalan dari Mas Niza di Facebook kita ini. Yang katanya, adakah semua para rasul dan nabi solat menghadap kiblat pertama, sedangkan zaman Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS telah pun terbinanya Kaabah? Silakan Ustaz. Baik, ini satu soalan yang sangat bagus kerana ramai yang faham bahawa, dan memang itulah dia, iaitu masjid pertama yang dibina adalah Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Kaabah itu sendiri yang pertama yang dibina. 40 tahun selepas itu, seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan pula bahawa Masjid Aqsa dibina, iaitu 40 tahun selepas Masjidil Haram, selepas Kaabah. 40 tahun selepas. Tapi apa maksud 40 tahun selepas itu pun ada perbincangan di kalangan ulama hadis. Jadi soalannya sekarang yang timbul, sekiranya Kaabah itu pertama sekali dibina, kemudian selepas itu baru dibina Masjid Aqsa, kenapa terpilihnya Masjid Aqsa itu sebagai kiblat? Okay, itu yang kita nak huraikan biar tahu, jangan keliru. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT sekalian, sebelum Nabi Ibrahim AS adanya nabi-nabi yang terdahulu. Adam, Idris, Nuh, Hud dan juga Saleh. Dan Masjid Aqsa dan Masjidil Haram, iaitu Kaabah tu, sebenarnya memang dah wujud sebelum Nabi Ibrahim lagi. Memang itu ada khilaf ulama, yang mana kalau kita bincang satu tajuk yang berbeza tentang Kaabah atau Masjid Aqsa, kita akan kupaslah benda-benda macam ni. Tapi tajuk kita hari ini adalah kiblat, iaitu bila bermulanya Kaabah tu. Bila bermulanya Kaabah. Dan memang disepakati bahawa Masjid Aqsa datang selepas itu. Baik. Kenapa Masjid Aqsa dipilih? Siapa yang kata Masjid Aqsa menjadi kiblat semua nabi-nabi? Tak ada siapa yang kata pun. Tiada siapa yang kata semua nabi menghadap ke arah kiblat Masjid Aqsa. Ini yang kita nak betulkan fahaman ni. Kerana memang yang ada adalah khilaf. Tidak ada kesepakatan bahawa semua nabi-nabi menghadap ke Masjid Aqsa. Ada khilaf ulama di manakah arah kiblat umat yang terdahulu. Bahkan dalam sirah ataupun sejarah Nabi Musa AS, di kalangan umat Nabi Musa AS, seperti mana yang dibahaskan dalam ayat 87 surah Yunus, apabila Allah SWT memerintahkan Bani Israel, waj'alu buyutakum qiblah, iaitu menjadikan rumah-rumah mereka sebagai kiblat, iaitu satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Musa AS apabila Fir'aun menekan Bani Israel apabila mereka menzahirkan solat, maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya mereka solat di rumah-rumah mereka dan jadikan rumah mereka itu sebagai kiblat. Dalam ayat ini ulama membahaskan banyak perbahasan. Kiblat yang diwajibkan terhadap umat Nabi Musa mana? Dan kebanyakan ulama mufassirin, ulama tafsir mengatakan bahawa kiblat Nabi Musa AS adalah Kaabah. Kaabah, bukan kiblat yang pertama itu adalah Masjid Aqsa. Memang kiblat pertama adalah Kaabah. Memang Kaabah. Cuma umat terdahulu tidak diwajibkan syarat sah solat mesti ke Kaabah. Iaitu belum ditetapkan satu kelaziman. Tidak seperti umat ini. Syariatnya berbeza segi hukumnya. Dan begitu juga di zaman Nabi Musa AS berlakunya nasikh dan mansukh. Kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, ulum tafsir, ada istilah nasikh dan mansukh, iaitu hukum terdahulu yang dibatalkan dengan hukum yang terkini. Jadi kenapa umat Yahudi boleh solat ke semayang mereka menghadap ke Masjid Aqsa? Kerana dikatakan itu adalah hukum terbaru untuk umat Nabi Musa AS. Jadi di sini dengan jelas kita ketahui bahawa soalan tadi, adakah ataupun kenapa nabi-nabi terdahulu
solat ke kiblat pertama iaitu Masjid Aqsa, bukan ke Kaabah, sedangkan Kaabah tu adalah yang pertama dibina. Kita nak betulkan dulu salah faham tu. Bukanlah Masjid Aqsa itu disepakati bahawa kiblat pertama. Ada khilaf ulama di situ. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan kiblat umat nabi-nabi terdahulu memang ke arah Kaabah. Cuma ada nabi-nabi tertentu yang Allah Ta'ala tetapkan kiblat mereka ke Masjid Aqsa. Wallahu a'lam. Menjawab segala kekeliruan dan ramai Allah. yang terkeliru sebelum ini. Mudah-mudahan selepas ini kita lebih faham. Subhanallah, rupa-rupanya Kaabah ini adalah satu ketetapan yang sebenarnya sangat istimewa buat kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz. Soalan daripada Razali Zali Ismail di Facebook katanya, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala mengubah kiblat orang Islam dari Baitul Maqdis ke kota suci Mekah? Baik. Mungkin kita boleh cerita apa yang menyebabkan rentetan berlakunya peristiwa pertukaran kiblat di Masjid Qiblatan itu, Ustaz? Baik, terima kasih. Pada yang bertanya iaitu saudara Razali Zali Ismail, satu soalan yang sangat bagus. Iaitu kenapa Allah Taala tukar arah kiblat ni? Sebenarnya ini bertanya tentang kenapa Allah ni satu soalan kita kena betulkanlah. Ini satu perkara yang perlu kita pelajari juga. Betul. Kita tak boleh bertanya untuk mempertikaikan, tapi saya rasa soalan ini bukan mempertikaikan perbuatan Allah Taala, kerana Allah Taala tidak boleh ditanya kenapa dilakukan. Tidak boleh mempertikai. Tak boleh kita soalan mempertikaikan, tapi saya yakin soalan ini bukan soalan mempertikaikan, soalan untuk mengetahui hikmah ataupun peristiwa yang berlaku. Jadi tuan-tuan, perempuan, para penonton yang minta Allah SWT sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya tukar arah kiblat, antara sebabnya adalah untuk memperkenankan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Muhammad, aku akan beri engkau sampai tahap engkau redha dengan aku. Itu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala terima permintaan-permintaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan permintaan-permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk umat ini. Khususnya untuk umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah minta untuk kebahagiaan diri dia. Untuk peribadi dia tak ada. Kepentingan tak ada. Dia akan minta hanya untuk umat ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita dah sebut di awal tadi, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah di Mekah, di keliling Kaabah tu penuh dengan berhala-berhala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis Palestin untuk elakkan daripada salah faham orang bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembah berhala. Itu yang pertama. Kemudian apabila pindah ataupun berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meminta kepada Allah SWT supaya dipindahkan arah kiblat tu ke arah Kaabah. Ke arah Kaabah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kalau kita buka juzuk 2, juzuk 2, kita buka aja juzuk 2 tu, muka surat pertama dan kedua juzuk 2 tu, satu muka setengah, bahkan hampir 2 muka surat memang menceritakan tajuk ni. Kalau tuan-tuan perempuan nak secara detail daripada ilmu tafsir tentang tajuk ni, boleh buka surah Al-Baqarah tu juzuk 2 tu, ayat-ayat yang diceritakan, 2 muka surat menceritakan tentang peristiwa ni. Ya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah melihat taqalluba wajhika, engkau sentiasa menghadapkan muka engkau ke langit untuk mengharapkan, iaitu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditukar arah kiblat daripada Masjid Aqsa ke Kaabah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang arahkanlah, palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Baik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipindahkan? Ini soalan yang lebih tepat sebenarnya, iaitu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta supaya dipindahkan arah kiblat tu. Secara ringkasnya ulama telah membahaskan tajuk ini. Yang pertama adalah untuk kembali ke kiblat asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ada atuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dibina bersama dengan Ismail alaihissalam. Jadi bersama Nabi Ibrahim alaihissalam ada 2 anak, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam ada 2 orang anak, Ismail dan Ishak alaihissalam. Nabi Ishak membesar di Palestin, Masjid Aqsa. Dan Nabi Ismail membesar di Mekah,
membina Kaabah bersama Nabi Ibrahim, sudah pastilah sepatutnya dikembalikan kepada atuk asalnya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itu antara sebab Nabi Muhammad SAW minta kembalikan kiblat ke arah Kaabah, iaitu kerana itu adalah kiblat Nabi Ibrahim AS bersama dengan Ismail AS. Yang kedua, supaya mengelakkan fitnah dari kaum Yahudi yang mengatakan bahawa Muhammad ni ikut kiblat kami. Jadi dalam hadis yang sahih ni, Yahudi menyebut kiblat kami, qiblatana. Di sini ulama membahaskan bahawa bukanlah kiblat sebelum kaum Yahudi itu Masjid Aqsa. Sebab tu dia kata kiblat kami. Sekiranya kiblat sebelum Yahudi adalah Masjid Aqsa juga, Yahudi tak boleh mendakwa Muhammad ikut kiblat kami. Ya. Muhammad ikut kiblat Nabi-Nabi terdahulu juga. Tetapi Yahudi menjadikan satu poin, satu isu, Muhammad ikut kiblat kami, iaitu Masjid Aqsa, bermakna yang mengubah kiblat daripada Kaabah ke Masjid Aqsa ni adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Tetapi dengan persetujuan Nabi Musa alaihissalam, iaitu Allah Ta'ala setuju apabila kaum Yahudi minta Nabi Musa AS. Kita tahu Yahudi ni banyak minta macam-macam, dan Allah SWT membenarkan. Kenapa kita boleh kata macam tu? Sebab sekiranya Yahudi yang menukar arah kiblat tanpa persetujuan Nabi Musa dan juga tanpa persetujuan Allah SWT, tanpa diredai oleh Allah SWT, takkan Nabi SAW nak meneruskan perkara yang salah tu. Betul. Nabi SAW tak akan meneruskan perkara yang salah tu sekiranya perkara itu dilakukan bid'ah dalalah oleh kaum Yahudi ni dalam agama mereka. Tetapi tidak. Itu menunjukkan sebenarnya ada peristiwa yang berlaku dalam kalangan umat Yahudi dengan Nabi Musa AS, yang mana kita tak tahu detail dia, kecuali kalau mungkin kita baca Israiliyat yang banyak dengan kisah-kisah Nabi Musa bersama kaum Yahudi, mungkin kita akan jumpa benda ni. Tapi semua itu kita kena ambil kira lah, antara hujah-hujah yang antara Al-Quran, hadis, peristiwa-peristiwa ini, kita kena ambil tahu bahawa kiblat ni tadi semuanya ada peristiwa-peristiwa tertentu. Betul. Bukannya nak jadi arah kiblat jadi je, bukan. Tidak. Dia ada perjuangan-perjuangan dia. Baik. Ada kisah di sebaliknya. Ada kisah di sebaliknya, panjang. Kerana Yahudi pula kenapa nak Masjid Aqsa. Dan dia melibatkan juga dengan Sulaiman, Haikal Sulaiman. Betul. Semua tu cuma satu cerita yang panjang sebenarnya. Kan. Kalau nak didiskusikan tak cukup kita sampai 8:30 ni. Cumanya Ustaz, sekejap je lagi, berdasarkan hadis riwayat Muslim, dianjurkan kepada kita daripada Rasulullah SAW untuk melawat 3 tempat, dan kita nak tahu kenapa dan ibrah di sebaliknya, insya-Allah sekejap lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu jawapannya, terus bersama kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, setiap pagi kami bawakan topik yang berbeza-beza, macam-macam topik yang kami sentuh. Bahkan kami tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, iaitu untuk berkongsi kefahaman dan memberikan pencerahan biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, kita sembang-sembang berkaitan dengan topik kita sirah, berkaitan dengan arah kiblat pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Kalau ada soalan, para penonton sekalian, boleh hubungi kami. Saya dan juga para kru produksi masih lagi menantikan anda hubungi kami di talian 1-800-88-1677, ataupun boleh terus tinggalkan soalan anda macam sahabat-sahabat kita yang telah kami alu-alukan soalan sebentar tadi di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah banyak pencerahan yang kita akan dapat pada pagi ini berkaitan dengan topik kita. Cumanya Ustaz, ada satu soalan dari Kak Ju Zabidi yang bertanyakan, siapakah yang membangunkan Masjidil Aqsa sebagai kiblat? Terdapat perbezaan pendapat antara para ulama dan sejarawan. Ada menyatakan Nabi Adam AS, dan ada sesetengah ulama menyatakan Nabi Ibrahim AS yang membangunkan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Satu soalan yang bagus. Menunjukkan dia adalah orang yang membaca lah. Kerana dia tahu perselisihan pendapat tu. Tapi sebenarnya bukan sahaja 2 pendapat tu. Banyak lagi.
Masjidil Haram iaitu Kaabah lah, bila kita sebut Masjidil Haram ni yang asalnya adalah Kaabah, dan juga Masjid Aqsa, siapa yang membenanya? Ada pelbagai pendapat ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan malaikat yang bina dua-dua masjid ni. Ini semua pendapat-pendapat ulama ni, mereka bukan suka-suka memberi pendapat. Mereka dengan mengkaji sirah, sama ada daripada Quran, maksud-maksud istinbat daripada Quran, istinbat daripada hadis-hadis, dan juga mungkin sebahagian daripada kisah-kisah yang diambil daripada Israiliyat. Pendapat yang pertama tadi siapa dia? Siapa? Yang menyatakan kiblat pertama tu dibangunkan malaikat. Pendapat pertama betul. Pendapat pertama mengatakan malaikat yang bina. Pendapat yang kedua, barulah ada yang mengatakan bahawa Nabi Adam AS yang bina kedua-dua masjid tersebut. Kedua-dua masjid tersebut. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan bahawa Sam, anak pada Nuh AS, iaitu apabila telah berlaku banjir yang besar, kemudian telah surut, maka Sam telah membina. Pendapat yang keempat mengatakan Nabi Ibrahim AS. Pendapat yang kelima, Nabi Yaqub AS. Pendapat yang keenam, Sulaiman AS. Banyak sebenarnya pendapat yang membahaskan tentang siapa orang yang membina. Tetapi secara umumnya, pendapat mana yang lebih betul ataupun lebih rajah, lebih tepat, secara umumnya para ulama mengatakan bahawa Adam AS yang membina tapak, bukan membina bangunan. Tapak tu. Iaitu di kalangan manusia, malaikat sudah pastilah mereka yang menetapkan kerja-kerja itu sebelum tu. Tapi di kalangan manusia, Nabi Adam AS yang telah menyediakan tapak untuk Kaabah. Ibaratnya kalau kita nak buat rumah, kita buat tapak dulu kan. Begitulah ibaratnya. Nabi Adam AS menyediakan tapak untuk Kaabah dan juga tapak untuk Masjidil Aqsa. Kemudian barulah selepas itu terbinanya bangunan Kaabah dan bangunan Masjidil Aqsa itu oleh orang yang datang kemudian. Ada yang kata Sam, yang seperti yang kita sebutkan tadi. Dan Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS adalah orang yang memperbaharui, repair lah, memperbaharui balik bangunan Kaabah dan juga bangunan Masjid Aqsa. Dan Nabi Sulaiman AS adalah orang yang membesarkan Masjid Aqsa. Itu yang sampai dipanggil Haikal Sulaiman. Yang sekarang ni kaum Yahudi berebut tempat tu, dipanggil Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman yang telah membesarkan kawasan tu. Dan Nabi Ibrahim pula memakmurkan Masjid Aqsa, Masjid Haram, iaitu Kaabah. Sebenarnya Nabi Ibrahim AS dakwah dia merangkumi Mekah dan juga Syam, iaitu Palestin, Syria dan sebagainya, termasuklah Masjid Aqsa ni. Jadi Nabi Ibrahim AS dia memakmurkan kedua-duanya sekali. Dalam dakwah baginda Ibrahim AS dia memakmurkan kedua-duanya sekali. Jadi yang pertama sekali, soalan yang tadi, siapa yang pertama sekali membina Kaabah dan juga Masjid Aqsa, berlaku khilaf ulama. Yang penting Nabi Adam AS adalah yang menyediakan tapak. Bangunan tu ada khilaf. Bangunan ada khilaf. Siapa yang memulakan bangunan Kaabah dan siapa yang memulakan bangunan Masjid Aqsa tu. Wallahu alam. Dan yang pendapat paling rajih menyatakan tapak itu disediakan oleh Nabi Adam AS. Baik, ada soalan yang saya teringin nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tadi sebelum kita rehat seketika, Ustaz menyatakan ialah kiblat yang pertama sebenarnya iaitu Kaabah itu sendiri, Masjidil Haram itu sendiri. Jadi, ada satu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, mafhumnya bahawa Masjidil Aqsa menjadi tempat yang perlu dikunjungi setelah Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Mengapa perlu juga kita hadir ke Masjidil Aqsa? Apakah ibrah di sebaliknya, Ustaz? Baik. Dipanggil, kalau hadis itu dipanggil syaddur rihal. Syaddur rihal ni maksudnya nak tak nak kita kena bersungguh-sungguh pergi ke tiga-tiga masjid. Kita boleh pergi masjid mana-mana. Kita boleh pergi madrasah mana-mana. Kita boleh pergi pusat pengajian mana-mana. Tetapi yang tiga tempat ini, kalau boleh nak tak nak kena usaha juga. Sampai tahap orang kata kalau gadaikan harta, jual tanah pun kita perlu buat. Dipanggil syaddur rihal. Tidak boleh kita syaddur rihal, tak boleh kita sungguh-sungguh nak pergi satu tempat kecuali tiga tempat ni. Kalau kita nak pergi satu tempat yang lain, contohnya nak pergi Turki, contohnya, tak ada harta, sampai jual harta nak pergi Turki, itu tak dibenarkan. Sebab itu bukan tempat syaddur rihal. Syaddur rihal ni iaitu sampai tahap apa-apa keadaan pun kita usaha, kita kena pergi. Jadi tiga masjid, seperti mana soalan dan yang hadari tadi, iaitu yang pertama sekali Masjidil Haram.
Itu yang kita lihat, ramai orang sampai sanggup jual gelang emas, betul, kan, jual macam-macam lah untuk pergi haji. Itu memang betul lah tu. Memang salah satu perkara yang sangat digalakkan. Itu yang pertama, Masjid Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Haram ni kalau dah pergi, insya-Allah lah pergi Masjid Nabawi. Tetapi masalahnya Masjid Aqsa sekarang ni dalam negara yang lain, kena visa yang lain, urusan yang lain, kapal terbang yang lain, kita kena pergi juga. Sebab apa? Soalannya di situ kan. Nak pergi pun susah. Nak pergi pun susah. Tapi insya-Allah ada cara dia. Dia ada cara dia. Walaupun tak boleh pergi, tapi sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan untuk masuk Masjid Aqsa ni ada cara-cara dia. Baik, kita tak nak cerita tu. Kenapa kita pergi Masjid Aqsa? Antara sebabnya ialah kita kena ingat pengorbanan nabi-nabi terdahulu. Masya-Allah. Seperti mana kalau kita pergi Mekah, Ustaz Mutawif kita, Ustaz Hadari ada bawa Mutawif juga kan? Alhamdulillah dulu Ustaz. Kan dulu. Baik, Ustaz Mutawif ni akan ceritakan pengorbanan Nabi Muhammad SAW di Mekah, kemudian bawa di Uhud, kemudian bawa di Badar, kemudian bawa macam-macam lah. Ada pengorbanan-pengorbanan dia. Tapi jangan kita lupa pengorbanan besar nabi-nabi juga di Masjid Aqsa. Yang mana Nabi Ibrahim AS berulang-alik menjalankan dakwah di Mekah, kemudian pergi ke Masjid Aqsa, jalankan dakwah pula kat sana. Ini peristiwa-peristiwa yang selalu kita kena ingatkan. Pengorbanan nabi-nabi terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan datang. Ni ringkasan ni, cerita panjang. Kita ringkaskan. Itu yang terdahulu. Kita kena ingat peristiwa yang terdahulu di kalangan nabi-nabi. Yang kedua, yang akan datang selepas kita, iaitu di akhir zaman ni apa yang berlaku, iaitu akan turunnya Imam Mahdi dan akan turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di Palestin, di tanah Syam, di tanah Syam. Maka di situ ada perjuangannya nanti. Hingga ke hari ini ada perjuangan Masjid Aqsa. Sebab tu selalu kita dengar tentang Masjid Aqsa, walaupun dia bukan negara kita, walaupun dia bukan masjid kampung kita, tapi ada perjuangan khusus untuk Masjid Aqsa. Sebab apa? Masjid Aqsa adalah simbolik kepada perjuangan umat Islam daripada zaman dahulu hinggalah hari ini. Jadi di sini sebenarnya nak mengajar kita bahawa kita janganlah terlampau leka dengan dunia kita sampai kita tak ada perjuangan langsung. Tak ada langsung kita berkorban untuk agama. Tak ada pengorbanan untuk agama. Kalau kita lihat semua sirah-sirah, peristiwa-peristiwa yang kita pelajari, nabi-nabi tak ada yang goyang kaki. Semuanya akan melakukan pengorbanan sampai tahap mungkin dibunuh, sampai tahap anak bini ditangkap, sampai ada yang digergaji dan sebagainya. Semua sirah-sirah ni kita akan belajar kalau kita pergi Palestin. Saya sendiri dulu pun selalu ceramah Isra' Mi'raj dan sebagainya. Tak pernah pergi Palestin waktu tu. Rasa macam tak puas hati. Tapi bila dapat pergi, kita tengok segi tempat-tempat tu yang dikatakan di mana Dajjal akan dibunuh, yang mana di tempat-tempat semua tu, kita rasa puas hati dan kita nampak pengorbanan Nabi yang terdahulu, dan kita dapat bawa balik semangat perjuangan tu untuk kehidupan kita, insya-Allah. Betul. Banyak sebenarnya hikmah-hikmah yang perlu kita pelajari daripada kenapa perlu ziarah Masjid Aqsa tu. Tapi itulah secara ringkasnya, wallahu alam. Allahu akbar. Bila Ustaz ceritakan tu, teringat pula kenangan saya Ustaz tahun 2017 apabila saya bersama dengan kru TV3 ke sana. Sedih apabila melihat masjid yang subhanallah sangat indah, tapi sebenarnya dikuasai oleh musuh Islam di sekelilingnya. InsyaAllah mudah-mudahan akan dibebaskan satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh bawakan satu grafik yang Ustaz ada sediakan untuk kita semua. Tapi sekejap lagi insya-Allah. Boleh sekarang Ustaz ya? Boleh. Okey, mungkin para penonton boleh tonton. Ini adalah satu grafik yang disediakan, iaitu Kaabah sebagai pusat bumi, yang mana ramai tertanya-tanya apakah itu pusat bumi dan mengapa Kaabah itu pusatnya, dan mungkin ada kelebihan di sebaliknya ataupun kisah di sebaliknya. Jadi Ustaz, berdasarkan grafik ini, apa yang Ustaz ingin dan juga boleh sampaikan? Baik. Sebenarnya grafik ini salah satu daripada cara orang zaman sekarang ni lah untuk memahamkan firman Allah SWT, litunzira ummal qura wa man haulaha, iaitu wahai Muhammad, engkau menjalankan dakwah terhadap Ummul Qura dan sesiapa yang dikelilingnya, iaitu Kaabah ni dipanggil juga, Mekah ni dipanggil juga Ummul Qura. Maksud Ummul Qura ni pusat segala kampung-kampung yang di sekeliling. Maksudnya pusat, bila sebut pusat ni tengah-tengah lah. Ada orang pusat atas? Tak ada. Pusat tengah-tengah kan. Jadi bila sebut pusat ni, jadi dalam Al-Quran ni dia ada teori-teori yang perlu dikaji. Al-Quran ni kitab yang penuh dengan ilmiah, yang apabila dikaji maka akan terzahirlah satu benda-benda yang dikagumi, yang sangat ajaib, perkara-perkara yang hebat.
Jadi satu istilah Ummul Qura ni, iaitu kita sebut ni kerana berkaitan dengan Kaabah, iaitu satu tempat yang mana dia jadi pusat bumi. Dan bila kajian moden mengkaji kedudukan Kaabah ni, maka dia pasti memang betul lah seperti mana yang kita nampak, iaitu betul-betul berada di tengah-tengah bumi. Apabila berada di tengah-tengah bumi, di situlah kita nampak juga hikmah dijadikan Kaabah itu sebagai kiblat. Iaitu semua arah menuju ke arah yang satu, iaitu di tengah-tengah. Begitu juga sebenarnya kalau kita cerita dari sudut Greenwich, iaitu masa jam kita sekarang ni, GMT kan. GMT kita 8 jam kan. 8 jam lebih awal daripada GMT. Waktu GMT tu, Greenwich tu. Sebenarnya ada kajian di kalangan ulama Islam yang nak menjadikan Kaabah tu yang menjadikan pusat bumi, tempat bermulanya kita kira masa, waktu. Kaabah tu bukan sahaja daripada untuk arah kiblat seperti mana kita sebut mula-mula tadi, tetapi juga adalah arah waktu. Arah waktu. Sekarang ni kalau kita cerita kita bermula, kita lebih awal daripada Mekah, waktu kita 5 jam awal kan. Kita terbit matahari daripada timur. Betul. Tapi masa berkira daripada barat. Kan? Dan juga bila kita waktu yang sekarang ni, ini antara isu-isu yang berbangkit lah apabila kita cerita tentang kiblat ni. Jadi apabila kalau Kaabah sekarang ni di Mekah sekarang ni belum masuk subuh lagi, kita dah solat subuh. Betul. Sepatutnya kalau ikutkan antara poin-poin yang dikaji lah, kita kena solat selepas orang Mekah solat. Jadi ini berlaku apabila masa dikira daripada Kaabah. Iaitu zero tu, ini antara persoalan iaitu yang kita sebut kepentingan kenapa kita perlu tahu kiblat ni tadi. Iaitu apabila Kaabah ni menjadi kiblat, dia sebenarnya menjadi ikutan kita bukan saja dalam arah kiblat tapi dalam waktu solat. Dia kena kiraan lain lah, bukan kiraan macam kita tahu sekarang ni. Macam sekarang waktu dikira Jepun dulu dapat matahari, kemudian baru kita sebelah Asia. Tapi secara ilmiahnya diorang dah ada kajian untuk menjadikan waktu adalah waktu arah daripada Kaabah itu sendiri. Tapi belum mampu untuk direalisasikan dan diaplikasikan. Dan sebenarnya waktu pun yang mengikut waktu kita sekarang ni, dia sebenarnya baru bermula daripada tahun 1884. GMT ni. Betul. Sebelum tu sebenarnya bermula dari Kaabah. Dan waktu ni sebenarnya ada dalam Masjid Nabawi. Masjid Haram, Masjid Nabawi, siapa pergi ke arah Raudah di bahagian Masjid Lama tu, kita akan dapati ada 1 jam waktu dia bukan waktu macam waktu yang kita tahu. Dia ada kiraan dia. Dia ada kiraan dia. Wallahu a'lam. Itu yang pelik tu, kadang pergi dekat situ, ni jam ni hidup ke tidak kan? Itulah. Mana pula masa dia ada masa yang berbeza. Baik, Ustaz. Jadi itu sebenarnya saya sebut ni kerana dia ada berkaitan juga dengan kepentingan cerita arah kiblat ni. Dia satu perjuangan yang masih ada lagi perjuangan yang perlu kita offer lah pada pakar-pakar di luar sana. Kita buka pintu kajian ini untuk mereka kaji dan ketengahkan benda ni. InsyaAllah. Baik Ustaz, sekejap lagi kita nak sembang-sembang juga apa lagi antara tekanan yang Nabi SAW merasakan apabila orang Yahudi ini mereka dengan izin klaim ataupun mereka menyatakan kamu pun solat, kamu pun menghadap kiblat kami. Jadi kita nak dapatkan gambaran tekanan itu insya-Allah kejap je lagi. Baiklah, nantikan selepas ini perbincangannya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Insya-Allah. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini ditonton di pelbagai segenap sudut lah. Ada yang menonton di kaca TV, ada yang menonton melalui aplikasi dan ada juga yang menonton pelbagai lah. Nak ceritakannya, Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru menjadi pilihan anda semua pada pagi ini. Dan Alhamdulillah, saya Da'i Hadari akan temankan anda sehingga ke penghujungnya dan saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid, kita bincangkan topik berkaitan dengan sirah arah kiblat pertama. Baiklah Ustaz, satu soalan yang saya nak tanyakan tadi berdasarkan apa yang ditanyakan oleh Al-Shal di Facebook. Sebab kita nak dapatkan gambaran tu Ustaz, bagaimana tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Apakah bentuk cabaran yang Nabi SAW serta umat Islam ketika itu hadapi dari puak-puak Yahudi ni selain ejekan kerana adanya 2 kiblat? Mungkin Ustaz boleh ceritakan gambaran tersebut. Baik. Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah dan meneruskan solat menghadap ke Masjid Aqsa,
Yahudi bertepuk tangan lah. Dia suka. Dia kata Muhammad ni dia tak terima agama kita, tapi kiblat nak ikut kita. Di situ pun ada tekanan sebenarnya. Sebelum bertukar arah kiblat pun dah ada tekanan daripada Yahudi. Yahudi ni apa-apa keadaan pun dia akan beri tekanan lah. Apabila Nabi SAW ikut kiblat mereka pun, mereka kata Muhammad ni tak terima agama kami, tapi kiblat nak ikut kiblat kami. Hinggalah Nabi SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tukar arah kiblat. Maka Nabi SAW pun tukarlah arah kiblat. Pun jadi isu juga. Jadi isu juga. Yahudi kata apa? Hai Muhammad ni pelik, kejap sana, kejap sini. Jadi dia main mantik kat situ. Dia kata apa? Sekiranya kiblat dahulu tu betul, maka kiblat sekarang ni salah lah. Sekiranya kiblat dulu salah, sebelum ni dia salah, maksudnya selama ni Muhammad berada di atas kebatilan. Dia mainkan isu itu, maka berlakulah ada orang-orang Islam yang lemah iman pun terikut-ikut. Terpengaruh. Kan itulah salah satu daripada hikmah pertukaran arah kiblat ni. Allah SWT menzahirkan siapa yang bersama Nabi SAW, siapa yang betul-betul mentaati Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beritahu bahawa salah satu tujuan wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Iaitu wahai Muhammad, tidaklah kami jadikan pertukaran arah kiblat ini kecuali untuk kami menzahirkan siapa yang betul-betul ikut engkau dan siapa yang musuh dalam selimut, siapa yang membenci pada engkau. Maka apabila berlakunya peristiwa pertukaran arah kiblat ni, kembali pada kiblat yang asal. Kiblat yang asal iaitu Kaabah, maka Yahudi tadi mainkan isu, dan juga selain daripada Yahudi, kaum Quraisy di Mekah sana pun mainkan isu ni. Dia kata, wah Muhammad dah ingatkan kita semula dah. Sebelum ni dia berhijrah ke Madinah, dia lupa kita. Sekarang ni dah teringat dah tu. Dia semayang pun menghadap kita. Menghadap kita. Dia nak kembali pada agama kita lah tu. Dah apa dah berlaku tu. Dia mainkan isu tu pula. Dan orang Islam yang lemah iman, bahkan ada yang murtad. Dalam sebahagian kitab tafsir mengatakan ada sebahagian yang murtad sebab peristiwa ni. Seperti mana ada yang murtad disebabkan peristiwa Isra' Mi'raj, peristiwa ni pun ada yang murtad dan ada yang tergugat iman mereka disebabkan propaganda yang dimainkan oleh kaum Yahudi ni tadi. Tapi Nabi SAW orang yang kuat perjuangannya, dia meneruskan sebab dia nampak wawasannya lebih jauh, iaitu untuk menyatukan umat ini hingga akhir zaman. Apabila adanya satu arah kiblat yang satu, maka sebenarnya Nabi SAW telah menyatukan umat ini. Itulah usaha Nabi SAW dalam dakwah dia untuk menyatukan umat, iaitu umat yang sebelum ni bercelaru mana arah kiblat. Contoh saya rasa saya tadi tak ada sebut, orang Yahudi sendiri arah kiblat di mana? Arah kiblat orang Yahudi adalah ke Haikal Sulaiman, iaitu Masjid Aqsa hingga ke hari ini. Hingga ke hari ini bahkan mereka ada, kalau kita panggil sutra, kita kalau solat letak depan sutra, Yahudi pun ada sutra. Mazih dipanggil mazih, marih macam itulah nama dia tu, iaitu dia letak sutra tu. Kalau dia solat, kalau dia semayang, cara dia di rumah mereka pun akan menghadap ke Palestin, Masjid Aqsa. Berbeza dengan kaum Nasara, iaitu Kristian. Kristian itu bagi pada tiga lah secara umumnya. Dua daripada mereka mengatakan bahawa semayang mesti menghadap ke arah timur, sebab fahaman mereka Nabi Isa akan datang ke arah timur. Dan salah satu daripada mazhab mereka mengatakan semayang ni boleh ke arah mana-mana pun. Jadi celaru, ada yang semayang menghadap sini, ada semayang menghadap sini. Mereka pun tak bersatu. Jadi Nabi SAW pun telah minta kepada Allah SWT untuk jadikan Kaabah sebagai kiblat untuk menyatukan umat. Tetapi memang tepat pilihan itu, sebab seperti mana kita tunjukkan tadi, dia adalah pusat yang betul-betul menyatukan umat keseluruhannya. Ummatan wasata. Salah satu daripada kehebatan umat ini ialah kiblat itu dijadikan, Kaabah itu dijadikan kiblat sebab sebagai ummatan wasata. Apa maksud wasata? Umat yang terbaik. Terbaik dari sudut nabinya, dari sudut kitabnya, hingga ke hari ini tak ada siapa boleh tak boleh diubah. Dan juga dari sudut Kaabah itu sendiri, kiblat yang terbaik, bukanlah timur, bukanlah barat, tetapi di tengah-tengah. Dan juga dari sudut-sudut yang lain, umat ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kerana umat ini dikeluarkan untuk kebaikan manusia. Jadi Kaabah itu sendiri adalah yang terbaik. Jadi di situlah kita nampak hikmah bagaimana dan juga kenapa orang Yahudi ni, soalan tadi, iaitu bermusuh ataupun membenci Nabi SAW, kerana dalam bab ini mereka dapati bahawa kiblat umat Muhammad adalah kiblat yang terbaik. Jadi mereka hasad dan dengki terhadap kita, jadi mainkan isu-isu macam ni.
Allahu Akbar. Jika dilihat Ustaz ya, berdasarkan sirah, berdasarkan sejarah pun, bagaimana mereka sentiasa ada saja tak puas hati dengan Islam. Betul. Sehingga ke hari ini, tetap mereka ada hasad dengki itu. Baiklah Ustaz, soalan daripada Hafiz di Facebook, katanya, adakah kompas Islamik boleh diguna pakai dalam menentukan arah kiblat bagi orang yang tinggal di pedalaman dan tidak pasti dengan arah sebenar kiblat? Mohon pencerahan. Baik, satu soalan yang bagus kan. Sekiranya seorang itu tinggal di pedalaman, tak ada masjid, mungkin dia kerja potong kayu balak ke, ataupun kerja di kelapa sawit yang beratus-ratus hektar kan. Jadi tak nampak arah kiblat. Macam mana? Jadi sebenarnya untuk menentukan arah kiblat ni banyak cara. Antaranya ialah dengan melihat matahari, dengan melihat bulan, melihat bintang, dan juga daripada arah angin. Semua tu ada ilmu-ilmu dia lah. Dalam ilmu falak ada dipelajari ilmu tu. Tapi zaman sekarang ni secara mudahnya ialah dengan melihat kompas. Sama ada kompas itu ataupun melalui app di handphone kita. Apakah hukumnya guna kompas Islamik, soalannya? Baik, sebenarnya secara umum salah satu syarat sah solat ialah kita kena tahu arah kiblat. Sebelum kita mendirikan solat, kita kena tahu dulu arah kiblat. Baik, usaha untuk tahu arah kiblat ni macam mana? Ikutlah apa yang kita mampu pada ketika itu. Sekiranya kita mampu pada ketika itu untuk melihat matahari, kita tahu kita sekarang duduk di Malaysia, arah kiblat adalah di arah barat, maka kita lihatlah matahari ke arah mana. Sebab kadang-kadang kompas ni, kalau internet tak okey, network tak okey, kiblat kat sini dia tunjuk ke sana kan? Merata-rata dia tunjuk, kejap buka belah sana pula kan. Jadi pertama sekali usaha kita tengok matahari. Walaupun matahari itu tak berapa tepat kan, bukanlah matahari itu sentiasa setiap hari lalu atas Kaabah, tetapi setidak-tidaknya kita dapat arah barat tu kat mana. Kalau kita berada di Malaysia lah, kalau tuan-tuan puan-puan berada di Sweden contohnya, dia kena tengok arah lain kan. Berada di Turki contohnya, dia kena tengok arah lain. Kalau berada di Malaysia ni contohnya, kena tengok arah barat. Okey, dah tahu dah arah barat kat mana. Nak tahu secara tepat, tak tahu, tak ada ilmu ni, maka pilihlah setakat arah barat cukup. Kerana dipanggil hukum zanni. Untuk menghadap ke arah Kaabah ni, arah kiblat ni, dia ada hukum yakin dengan hukum zanni. Zanni ni sangkaan. Kalau kita berada depan Kaabah betul-betul, wajib betul-betul menghadap ain Kaabah tu. Sebab kita nampak. Tak bolehlah nampak Kaabah kat sini, kita solat menghadap lain-lain, tak boleh. Kena betul-betul menghadap ke Kaabah tu. Itu yakin. Tapi apabila kita keluar daripada Masjidil Haram, dah tak nampak Kaabah, hinggalah kita ke Malaysia ni, maka dipanggil zanni, sangkaan. Ikut sangkaan kita setepat mana yang kita boleh. Takkanlah kita nak ukur tali tip daripada Kaabah sampai ke sini kan, 7,000 km kan lebih kurang. Mustahil. Jadi zanni ikut arah matahari. Okay. Sekiranya selepas ikut matahari itu, barulah kita nak tengok kompas. Nak tepatnya kat mana? Okey, silakan. Mungkin kalau lari-lari sikit pun tak apa, tak ada masalah. Kerana kita masih dalam sangkaan zanni, iaitu di mana arah kiblat mengikut sangkaan kita. Katakanlah lepas tu salah. Lepas tu kita dapati salah. Macam mana ibadah kita diterima? Macam ibadah kita tak terima. Okey, sekiranya selepas kita berusaha, maka sahlah solatnya. Tapi kalau kita tak berusaha, solat mana-mana lah. Solat mana-mana kita pun terus solat. Lepas tu tahu salah, maka tak sahlah solat tu. Baik. Contohnya orang pindah rumah, dia tak tanya apa-apa, solat aja ngadap-ngadap ikut suka dia kan. Kena tanya dulu. Kena tengok masjid terdekat, tengok kompas. Kalau salah lepas tu barulah tak perlu diqada. Tapi kalau tak pernah ditanya, tiba-tiba solat je begitu, maka salahlah dan perlu qada. Wallahu alam. Allahu Akbar. Lagi sedih Ustaz ya. Kita pergi rumah member, kawan kita tanya mana kiblat? Tak tahu. Mana ni katanya. Saya rasa sini kot. Dia main rasa-rasa Ustaz ya. Tak boleh Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, banyak lagi yang kita akan kongsikan. Kita akan diskusikan tentang topik kita, arah kiblat pertama. InsyaAllah sekejap saja lagi. Cumanya para penonton sekalian, kami tutup dulu perbincangan di TV3 dan akan ada sambungannya selepas ini di TV9. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah
Jom sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan para penonton sekalian, terutamanya tanpa kita sedar sekarang ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijrah, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita tahun ini sebagai ibadah yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, masih lagi tanyalah Ustaz, kita bicarakan tentang sirah arah kiblat pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita. Ada satu soalan daripada Pak Suli ni. Jika solat telah difardukan sejak zaman Nabi Adam AS, ke manakah agaknya arah kiblatnya? Sebelum ini selalu solat ikut arah kiblat Kaabah dan mengikut peredaran matahari, yakni sebelah timur. Tetapi beberapa tahun kebelakangan ni solat mesti terpesong sikit ke kanan. Adakah ini tandanya kiblat juga sedikit berubah mengikut peredaran matahari? Adakah sah solat kita? Silakan Ustaz. Baik, ni ada kekeliruan lah mungkin ataupun macam mana, wallahu alam, kerana dia kata solat menghadap matahari timur, menghadap ke timur, mungkin dia tak berada di Malaysia. Ataupun mungkin silap. Mungkin saya rasa penonton kita ni bukan di Malaysia lah. Bukan di Malaysia. Dia memang menghadap ke arah timur, dia punya kiblat dia. Baik, yang soalan pertama tadi berkaitan dengan arah kiblat daripada zaman Nabi Adam AS, itu kita dah jawab. Cuma soalan tentang arah kiblat sudah lari sejak berapa kebelakangan ni dia kata kan. Sebenarnya arah kiblat tak lari. Mungkin kita yang tersilap dalam melihat kompas ataupun dalam kita ilmu menghadap arah kiblat tu. Sebab ada juga contohnya di Surinam. Di Surinam ni ramai orang Melayu kita, Indonesia dan Malaysia berhijrah ke sana. Sebelum dia orang hijrah ke Surinam dulu, keluarga mereka di sana, orang alim mereka kata, korang kalau solat jangan lupa ngadap ke arah timur, ngadap ke arah barat. Ke arah barat. Kalau solat ngadap arah barat. Jadi apabila mereka sampai ke sana, mereka tetap menghadap ke arah barat. Arah barat maksudnya mereka membelakangkan kiblat. Apabila sampai ke Eropah, bila mereka menghadap arah iaitu negara barat, tapi mereka menghadap ke barat, tak kenalah kiblat tu. Betul. Sebab waktu tu mereka mungkin tak tahu peta, mapnya tu macam mana kan. Jadi itu ilmu orang dulu. Tapi bila dah tahu, rupanya kita salah selama ni. Memang berlakulah di masjid-masjid Surinam, ada orang Malaysia, orang Islam kita yang pergi ke sana, akhirnya membetulkan. Pada mula-mula susah juga nak memberi mereka faham dia tu. Tapi akhirnya bila dah ada zaman internet ni, zaman Google dan sebagainya, moden, maka baru mereka faham betul salah. Jadi tukar. Jadi sebenarnya bukannya arah kiblat matahari itu yang lari daripada paksi-paksinya, tetapi kita yang mungkin tersilap dalam buat keputusan di mana arah kiblat kita, wallahu alam. Tapi solat yang lalu sah. Tak perlu diqadakan sebab waktu tu kita dah usaha, itulah yang kita, ilmu kita waktu tu itulah setakat tu. Maka sahlah solat. Tak bolehlah sebab kita dah usaha, dah usaha. Seperti mana pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu jemaah telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bila masuk waktu solat, waktu tu gelap. Tak nampak bulan, tak nampak bintang, tak nampak, tak tahu mana arah kiblat. Seorang kata ngadap sini, seorang kata ngadap sini. 4 arah kiblat semua. Kemudian selepas mereka pulang jumpa Nabi SAW, mereka menceritakan peristiwa yang berlaku. Nabi mengesahkan semuanya solat sah. Sebab mereka semua dah berusaha. Lainlah kalau kita punya ijtihad kita punya kiraan kita menghadap sini. Orang lain kata menghadap sana. Kita ikut-ikut dia. Padahal kita lebih rasa belah sini. Maka tak sahlah solat kita. Kena ikut apa yang kita yakin. Ikut ilmu ketika itu. Baik. Asalkan kena ada usaha lah Ustaz. Itu paling penting. Okey Ustaz. Tadi dalam Ustaz kongsikan sepanjang perbincangan kita ni menimbulkan ada beberapa persoalan lah. Ada juga ada kekeliruan. Difahamkan ada soalan dari Lenin Love, sahabat kita di Facebook ni, yang mungkin nak tanyakan pencerahan dengan lebih lanjut. Tadi Ustaz ada kongsikan tentang berkaitan dengan masa, tempoh masa yang sedang dianalisis, sedang dikaji, sepatutnya bermula di Mekah. Jadi katanya, betul ke patutnya kita solat selepas subuh di Mekah? Bagaimana ibadah kami selama ni? Pencerahan daripada Ustaz. Okey, terima kasih. Soalan ni sangat bagus untuk menyelesaikan kekeliruan yang mungkin berlaku. Sebenarnya yang waktu kita sebut tentang solat subuh selepas Mekah itu mengikut waktu sahaja, mengikut masa jam, kiraan jam. Tetapi kita punya waktu solat bukan
bukan difardukan, bukan disyariatkan mengikut jam, mengikut peredaran matahari, mengikut waktunya. Mengikut waktunya. Subuh waktunya daripada terbit fajar sadiq hinggalah terbitnya matahari. Betul. Itu waktu subuh. Tak kira lah kat mana-mana terbit dulu. Dan begitu juga zuhur daripada terbitnya matahari hinggalah sama bayang-bayang lebih daripada satu kali ganda daripada bayang-bayang. Begitulah seterusnya. Jadi tak ada kena mengena dengan jam. Jadi solat yang dilakukan sebelum semuanya betul, tak ada masalah. Itu hanya mengikut kiraan jam baru yang dikaji untuk umat Islam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itulah ramai benar yang risau ni. Macam mana ni katanya kan Ustaz ya. Jadi itu adalah sebagai satu pencerahan Ustaz kan. Baiklah Ustaz, satu soalan yang mungkin ramai tertanya-tanya juga. Saya mewakili para penonton di luar nak tanyakan tentang sirah ini, peristiwa berlaku pertukarannya kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apakah apabila berlakunya peristiwa demi peristiwa yang berlaku di Masjidil Aqsa ini menyebabkan kota Baitul Maqdis ini menjadi rebutan agama Yahudi dan juga Kristian? Mengapa Ustaz? Baik. Perebutan tu memang berlaku daripada dulu sehingga sekarang sekarang, tapi bukanlah sebabnya pertukaran kiblat ni. Bahkan pertukaran kiblat ni lagi menjadi sebagai satu tamparan hebat bagi mereka. Sepatutnya kalau soalan ni yang jadi rebutan adalah Kaabah. Betul. Sebab Kaabah tu yang telah dijadikan kiblat yang baru. Kiblat yang lama telah ditinggalkan. Dalam fahaman inilah. Kiblat lama tu maksudnya Masjid Aqsa. Jadi bukanlah punca perebutan itu disebabkan peristiwa arah kiblat ni. Ada sebab-sebab yang lain. Sebab politik pun ada. Sebab fahaman agama Yahudi pun ada tentang seperti mana kita menganggap Masjid Haram tu adalah tempat suci kita. Begitulah Yahudi menganggap itu adalah tempat suci mereka, yang mana hak milik yang sekarang ni perlu diambil daripada orang Islam, iaitu mereka perlu menguasai. Ibaratnya kalau tanah tu kena tukar nama lah. Geran tu kena tukar nama. Ibaratnya macam tu. Jadi itu satu persoalan yang lain, bukanlah disebabkan pertukaran arah kiblat tadi. Wallahu a'lam. Jadi bagaimana pula Ustaz? Adakah satu masa nanti kompleks Masjidil Aqsa ini yang kita lihat, kalau kita dapat cari gambarnya pun boleh nampak kompleks Masjidil Aqsa ini satu hari nanti sebenarnya akan jatuh ke tangan musuh akhirnya. Dan apakah tuntutan kita untuk memperjuangkannya pula Ustaz? Baik, yang pertama sekali sudah tentulah dengan perjuangan doa. Dan yang keduanya perjuangan semampu yang kita boleh. Kalau kita tidak mampu untuk membantu dari sudut yang lain, kita bantu dari sudut keuangan contohnya. Ada pihak-pihak resmi tertentu yang menghantar bantuan-bantuan ke sana. Dan juga antara bantuan yang saya rasa penting untuk dihantar ke sana adalah pendidikan dan juga kefahaman agama. Jangan kita anggap orang di Masjid Aqsa ni dah pandai-pandai agama semua, tak. Pasal saya sendiri bila pergi ke sana, minta maaf cakaplah, kan, kadang-kadang kita rasa pelik bagaimana anak muda yang berumur 15 tahun baca surah Fatihah pun tak boleh lagi. Betul. Kan? Dah nampak depan mata. Saya pun bila nampak depan mata, saya rasa macam pelik, kan. Masjid Aqsa, orang Arab, yang mana kita kalau surah Fatihah ni insya-Allah anak umur 3-4 tahun pun kalau kita kat Malaysia ni dah boleh baca dah Al-Fatihah. Betul. Kan? Bahkan kalau setengah-setengah keluarga tu mungkin lebih daripada surah Fatihah lagi dah boleh baca umur 4-5 tahun. Umur 15 tahun tu rasanya dah hafal macam-macam surah dah. Kan? Hadari dulu umur 15 tahun saya rasa 30 juzuk dah hafal dah, masya-Allah kan. Tapi ini bayangkan orang yang duduk di tepi Masjid Aqsa, bila ialah kita tanya tu sebenarnya tanya untuk nak dengar anak-anak muda sana baca kan. Terperanjatlah, bukan seorang, ramai. Ramai yang tak reti. Baca Fatihah pun tak lepas. Mengucap pun masih sangkut-sangkut. Jadi kita bukan saja hantar dari sudut harta, sebenarnya kita hantar dari sudut ilmu. Mungkin boleh difikirkan hantar cikgu-cikgu, bahkan mungkin pendakwah-pendakwah boleh dihantar untuk menyantuni anak-anak muda dan orang-orang awam di sana, supaya mereka ni keluar daripada kejahilan. Bukan saja kejahilan dunia, kejahilan agama sendiri. Kerana bidang pendidikan sama ada agama ataupun dunia memang sangat-sangat lemah di sana. Dan kita perlulah juga memikirkan tentang perkara ini, jangan sahaja hantar dari sudut keuangan. Wallahu alam. Ini juga salah satu cara untuk kita bantu umat Islam di Masjid Aqsa yang mana pernah jadi kiblat kita, untuk mereka bangun dari sudut agama, insya-Allah. Apa yang Ustaz sampaikan itu memang benar para penonton sekalian. Ketika saya bersama ke sana dulu bersama dengan kru TV3 Ustaz, bagaimana
saya diminta oleh orang Arab di situ untuk dikata Iqra suratul Mulk. Saya pun bacalah. Tiba-tiba Arab 2-3 orang ni menangis. Katanya kami pun baca tak lancar macam orang bukan Arab baca. Maksudnya kami lah. Allahu Akbar. Itu yang saya sangat mengejutkan. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, lagi dan lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan topik kita arah kiblat pertama sebentar saja lagi. Jadi kita akan rehat seketika, kembali selepas ini. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, semuanya menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Daya Hadari, hari ini saya bertemankan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid, yang mana kami sama-sama memberi ataupun berkongsi pencerahan berkaitan dengan sirah arah kiblat pertama. Subhanallah. Baiklah Ustaz, perbincangan kita nak diteruskan dengan soalan daripada sahabat kita Rosdin Samah di Facebook. Katanya, bagaimana gambaran berlakunya dengan peralihan arah kiblat ketika Rasulullah dan para sahabat sedang solat asar? Ada ulama kata solat zuhur. Mungkin Ustaz boleh bagi perincian. Sebaik saja turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Macam mana peristiwa boleh bertukarnya tu? Baik, satu soalan sangat bagus dan sebagai topik yang kita boleh tutup ataupun perbincangan akhir kan pada blog terakhir kita ni. Ketika Nabi SAW berada di Madinah, kita dah bincangkan bertukarnya arah kiblat. Tapi bagaimana boleh berlaku? Okay, ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Nabi SAW menerima wahyu bukan pada waktu solat, iaitu ketika Nabi SAW luar solat, terima wahyu. Kemudian Nabi SAW pun menyampaikan khutbah ataupun ilmu tersebut pada para sahabat. Dan ada sahabat, kalau tak silap saya, nama dia Sa'id Al-Ma'la. Dia orang pertama yang bila dengar je Nabi cakap macam tu, dia solat. Sebelum Nabi solat arah Kaabah lagi, dia dah solat dulu. Pasal para sahabat ni, dia orang berebut nak jadi orang pertama amalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara riwayat. Iaitu ada sahabat yang telah solat dahulu sebelum Nabi solat. Apabila Nabi perintah aja, kata ada wahyu tu turun, dia dah solat dulu. Ada riwayat yang lebih masyhur lagi dan lebih disampaikanlah oleh para ulama, ialah ketika Nabi SAW solat, waktu itulah turunnya wahyu. Ada khilaf sama ada solat zuhur ataupun solat asar. Yang penting tengah hari, solat zuhur ataupun asar. Apa yang masyhur biasa ulama membincangkan tentang hadis-hadis ini, iaitu ringkasannya, ketika Nabi SAW solat zuhur, tadi sebut asar, khilaf di situ solat zuhur, rakaat yang ketiga, turun wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wahai Muhammad, palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Pada ketika itu Nabi SAW menghadap ke Palestin, menghadap ke utara, menghadap ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Apabila turun saja wahyu, ketika itu Nabi SAW berpusing. Berpusing ke belakang, dan apabila para sahabat melihat Nabi SAW berpusing ke belakang, mereka pun ikut pusing ke belakang. Dan Nabi SAW buat isyarat, kemudian Nabi jalan ke depan. Imam mestilah ke depan. Betul. Mana boleh ke belakang kan? Nabi jalan ke depan dan Nabi meneruskan solat hinggalah habis solat zuhur 4 rakaat. Jadi di sini kita lihat bagaimana sifat para sahabat. Yang pertama, tak bertanya apa-apa. Nabi kalau buat, sami'na wa ata'na, dengar dan taat, tak ada mempersoalkan. Dan selepas Nabi SAW solat zuhur ataupun asar tu, Nabi SAW menyampaikan hukum tu. Ayat ni, fawali wajhaka syatral masjidil haram. Para sahabat pada ketika itu terus bertebaran balik rumah masing-masing, sebab nak sampaikan ilmu baru ni, nak sampaikan ilmu wahyu baru, perintah baru untuk tukar kiblat. Mereka balik ke rumah, isteri mereka yang belum solat, mungkin anak yang belum solat, mereka sempat lagi solat menghadap ke kiblat yang baru. Jadi kita lihat di sini macam mana para sahabat mereka bersemangat dalam mengamalkan dan dalam mendakwahkan ataupun menyampaikan ilmu-ilmu ta'lim ni tadi, ilmu-ilmu baru ni tadi. Dan itu berlaku di masjid yang kita kenal sekarang, Masjid Qiblatain, tapi bukan itu tapaknya. Kawasan perkampungan sekitar situ. Masjid Nabawi belum lagi solat menghadap kiblat. Riwayat mengatakan zuhur tadi. Zuhur Masjid Nabawi, waktu tu imam Nabi SAW letak orang lain. Belum lagi menghadap Kaabah. Solat asar barulah menghadap Kaabah. Itu yang cerita solat asar pula tu. Menggabungkan antara riwayat-riwayat. Apabila hadis-hadis datang dengan kata-kata ataupun riwayat berbeza, cara pertama adalah kita cuba menggabungkan. Tidak berlaku perselisihan, tapi kita menggabungkan antara cerita-cerita tu. Jadi asar barulah bermula di Masjid Nabawi. Masjid lain masih tak tahu lagi.
solat di Masjid Aqsa, di Masjid Quba tak tahu lagi, dan juga masjid-masjid yang lain tak tahu lagi. Berlakulah peristiwa di Masjid Quba. Masjid Quba esok subuhnya. Jadi orang Masjid Quba ada yang bisnes di Madinah dan sebagainya, tahu cerita semalam ni Zuhur dan Asar dah bertukar arah kiblat, malam baru balik bisnes lah ibaratnya macam itu kan. Baru balik kerja, balik ke perkampungan di Quba. Datang solat subuh dekat Masjid Quba, dia tengok orang Masjid Quba masih solat kiblat yang lama. Kiblat yang lama. Jadi dia datang lambat waktu tu. Dia datang orang dah masuk solat, dah mulakan solat. Dia pun kata, semalam dah tukar dah arah kiblat. Mereka pun buat benda yang sama, pusing. Pusing juga seperti mana Nabi SAW buat tadi. Iaitu mereka berpusing dan imam mereka jalan ke depan dan akhirnya mereka selesaikan solat subuh mereka dengan kiblat yang baru. Itu secara ringkasnya daripada pelbagai riwayat. Wallahu a'lam. Saya terfikir dari tadi Ustaz. Subhanallah, iman para sahabat tanpa bertanya banyak. Ya, betul. Terus mengaplikasikan, terus melakukan. Katakanlah kalau kita Ustaz yang berada dalam kalangan tersebut, kalau dengar pula orang Yahudi kata macam-macam, di manakah iman kita? Betul. Allahu Akbar. Baik Ustaz. Bila sebut tentang ibadah ini juga, kita sebagai umat Islam tak terlepas daripada ujian-ujian. Bahkan macam yang kita sebut dari tadilah, musuh Islam ni akan sentiasa cuba untuk mengganggu dan menggugat Islam itu sendiri. Ini ada soalan berkaitan dengan isu semasa daripada sahabat kita Awam Musma di Facebook. Katanya bagaimana kita nak menghadapi orang yang mempersendakan solat dengan memuat naik video di media sosial. Macam-macam sekarang Ustaz yang tular ni. Kadang teman tengok geram no rasanya. Macam mana Ustaz? Baik, ini sudah berkaitan dengan mempersendakan agama. Perkara yang mempersendakan agama ni sekiranya dia berada dalam negara Islam. Contohnya Malaysia, Arab Saudi, Jordan, negara Islam lah, Pakistan dan sebagainya, maka perlu diambil tindakan oleh pihak berkuasa lah. Macam kita Jabatan Agama, kalau saya Johor contohnya, Jabatan Agama Johor, wilayah dan sebagainya, mesti dan wajib diambil tindakan. Kalau tidak, kita satu Malaysia berdosa. Satu Malaysia berdosa. Berdosa. Perlu diambil tindakan. Tindakan macam mana? Ikut undang-undang lah. Undang-undang negara, undang-undang negeri, Jabatan Agama dan sebagainya. Tapi sekiranya dia berada di luar negara, berada di luar negara, saya rasa yang tengah viral sekarang ni, ada satu video tu, Minah ni dia solat, dia semayang, dia pakai baju macam Ultraman macam tu, lepas tu dia ejek-ejek dengan suara Allahu Akbar. Video tu memang tengah viral. Perbuatan begitu, dan yang saya tahulah, dia bukan berada di Malaysia, dia orang Islam yang berada di New York, kalau tak silap saya. Dan di sana dengan kafir. Tapi dia mengaku Islam. Kita tak tahu yang kebenarannya Ustaz. Tetapi sebenarnya dia mengaku dia Nabi wanita pertama. Jadi ini dah jadi satu isu yang berbeza lah. Sekiranya berlaku di Malaysia, perkara ini patut diambil tindakan. Dan kalau segi hukumnya, mempersendakan agama boleh, mempersendakan solat khususnya boleh jatuh sampai ke tahap murtad. Dan perlu dipaksa untuk bertaubat ataupun kembali pada Islam, dan ada dia punya hukum-hukum dia. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik dan hidayah pada semua. Kita doakan hidayat untuk semua. Kerana Nabi SAW dia apabila melihat masalah-masalah begini, ini pun berlaku sebenarnya. Betul. Di zaman Nabi SAW, orang murtad, orang benci agama, bahkan nak bunuh Nabi SAW sendiri kan. Kita sekarang ni mungkin kita berhadapan dengan orang yang melukis karikatur Nabi, dan juga bakar Quran dan sebagainya, seperti mana yang berlaku di Sweden. Tetapi zaman Nabi SAW nak bunuh Nabi lagi dahsyat kan, seperti mana pula berlaku Umar radhiyallahu an nak bunuh Nabi SAW. Tapi apa penyelesaian dia? Bukannya dengan hanya menghukum, tetapi dengan dakwah, dengan mengajar, bacakan Quran dan hadis, ayat-ayat tertentu, seperti mana Umar radhiyallahu an dalam kisah yang masyhur, walaupun ada ulama pertikaikan status kisah tersebut, bagaimana dia masuk Islam disebabkan adik dia Fatimah yang ketika itu sedang membaca surah Taha. Asalnya dia datang tu untuk bunuh Nabi SAW, tapi akhirnya dia masuk Islam. Dan begitu juga dengan satu peristiwa yang mana Abu Sufyan telah menghantar satu orang untuk membunuh Nabi SAW di pasar Madinah, tapi akhirnya dia datang masuk Islam. Dia datang dengan niat untuk bunuh Nabi SAW, tetapi akhirnya masuk Islam. Jadi tak mustahil ramai orang yang benci agama di luar sana,
kita selain daripada kita menghukum dari sudut hukum halal haram dan sebagainya, kita kena tengok juga dari sudut dakwah kita. Adakah dah sampai pada dia dakwah? Adakah dah sampai pada dia ilmu yang betul? Mungkin dia masih keliru. Dia duduk dalam masyarakat yang mengelirukan. Betul. Dia duduk dalam keluarga yang mengelirukan. Maksudnya kita tidak boleh terus menghukum, tetapi mengajak dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kita jumpa dulu, bincang di mana dia punya kekeliruan dia. Mungkin dia memang orang gila, mungkin dia ada dia diganggu oleh gangguan jin, mungkin dia pernah ambil barang-barang terlarang hingga menyebabkan dia wallahu alam. Banyak sebab dia wallahu alam. Cuma salah satu cara untuk kita memberhentikan perkara-perkara begini, sebenarnya tak perlu kita viralkan. Video-video macam tu, kita kata dia ni benci Islam, sebenarnya automatik kita membantu memviralkan, menularkan kesalahan-kesalahan hingga menyebabkan orang-orang awam akan rasa benda ni dah jadi biasa. Dan juga orang yang tak berani kutuk Islam ataupun merendahkan Islam, bila dia tengok orang lain ada buat, mungkin dia akan buat. Betul. Jadi kerana itu Umar radhiyallahu an pernah mengatakan bahawa salah satu cara untuk kita berhentikan kemungkaran adalah dengan mendiamkannya. Jangan kita menceritakan. Kecuali kalau kita betul-betul nak ceritakan dari sudut hukum, bahaya boleh, tapi kita viralkan gambar tu, video tu, itu rasanya tak sesuai lah. Macam ni kita bincang dari sudut hukum, okey boleh. Tapi kita nak viralkan, tularkan video tidak tersebut, sepatutnya tak sepatutnya. Baiklah. Wallahu alam. Para penonton sekalian, kekal tenang, kekal duduk dalam sejahtera, sebab Islam, maksud Islam itu dari salam. Apa maksudnya? Kesejahteraan. Baik Ustaz, sebagai mungkin penutup perbincangan kita pada pagi ini, cantiknya Islam, kita bicarakan tentang Masjidil Haram, juga kita ada sebut tadi tentang Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Apakah kelebihan yang pernah Nabi kongsikan, pernah Nabi pesan untuk kita hadir ke tiga-tiga lokasi yang sangat indah ini? Baik, Masya Allah. Semua ini adalah kita punya masjid-masjid yang suci, yang mana Nabi SAW menggalakkan kita pergi ke tiga-tiga masjid ini. Salah satu, banyak sebenarnya kelebihan, tetapi salah satu dari kelebihannya ialah pahala yang kita dapat daripada solat di Masjid Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Masjid Haram pahalanya 100,000 kali ganda lebih baik daripada masjid-masjid yang lain. 100,000. Bayangkan kalau kita tahu kerja kat satu tempat tu gaji 100,000, dengan kerja kat sini gaji 1,000, kita akan pergi 100,000. Itulah. Walaupun penerbit panggil pun saya tak datang. Baik, yang keduanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah hadis yang sahih 1,000. Masya-Allah. 1,000, ada yang kata separuh daripada Masjid Haram. Tapi 1,000 kali ganda lebih baik daripada masjid-masjid yang lain. Dan Masjid Aqsa ada dua riwayat, ada yang mengatakan 500 kali ganda lebih baik daripada masjid yang lain, ada riwayat mengatakan 250. Nabi SAW tak sebut 250, tapi Nabi sebut solat di masjid aku ini lebih baik 4 kali ganda daripada solat di Masjid Aqsa. Jadi sekiranya Masjid Nabawi pahalanya 1,000, bagi 4, 250 lah kan. Tapi secara umumnya masjid, ketiga-tiga masjid ini adalah lebih banyak pahala berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Dan masjid-masjid yang lain ini adalah anak-anak angkat. Bukanlah sahaja masjid-masjid ini kita cerita di sudut solat, tetapi amalan-amalan yang ada di masjid-masjid ini patut kita bawa dalam tempat kita, masjid-masjid kita. Seperti mana Masjid Haram ada masjid ilmu, adanya suasana solat, adanya suasana dakwah, adanya suasana zikir, doa dan sebagainya. Kita bawa suasana yang sama di masjid-masjid kita. Begitu juga di Masjid Nabawi, begitu juga di Masjid Aqsa, suasana yang sama. Itu kita kena teruskan. Kita bawa kan. Alhamdulillah, saya sendiri pernah ceramah di Masjid Aqsa ketika hari Isra Mi'raj. Ditakdirkan pergi sana hari Isra Mi'raj, ceramah sama-sama kita lah. Alhamdulillah. Itu kita hidupkan suasana tu, iaitu suasana-suasana yang sepatutnya ada dalam masjid-masjid. Wallahu a'lam. Insya-Allah, subhanallah, itu dia satu pengalaman yang Ustaz sempat kongsikan dan memang indah. Para penonton sekalian, kayanya Islam bukan kaya sekadar kaya sejarahnya, sirahnya, tetapi kayanya Islam juga pada nilai kebaikan yang Allah akan kurniakan. Baiklah Ustaz, sebagai penutup doa untuk memurnikan program kita pada pagi ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih kerana kongsikan ya Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid, kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kita dapat
ilmu berkaitan dengan arah kiblat pertama. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, esok akan bersama dengan Da'i Azrin, sahabat saya tu, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Dah lama benar teman tak jumpanya. Yang mana esok kita akan sembang-sembang dapatkan ilmu berkaitan dengan munakahat harta sepencarian, insya-Allah. Baiklah, perbincangan kita pada pagi ini bukan sekadar nak tahu di manakah arah kiblat, akan tetapi ia sangat penting kerana melibatkan akidah dan juga iman kita. Tanya iman kita, adakah kita masih lagi terus nak kuatkan iman kita sehari-hari? Jaga diri baik-baik. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.